tuan-tuan sampai nanti habis kumpulan nasyid lain dia susah tuan-tuan. Jadi biarlah saya low profile jadi senang tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disyukur pada Allah Ta'ala kita dapat ibadah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tambahkan lagi, kita dah nak masuk kepada 10 yang kedua di dalam 3 bahagian di dalam bulan Ramadan ini. Saya pada malam ni akan menyentuh beberapa isu. Yang pertama, kita nak menyentuh tentang kerosakan akhlak, tentang kejatuhan moral, kerosakan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi bila berlaku keadaan banyak maksiat, manakah yang lebih baik? Bercampur dengan masyarakat atau mengasingkan diri daripada masyarakat? Macam kita ni, ahli jemaah, ahli surau, ahli masjid. Di sekeliling kita ni macam-macam benda maksiat. Tengok dalam televisyen yang menyiarkan rancangan-rancangan yang tak elok. Kita nak masuk dalam rumah kita, papan-papan tanda yang tak elok di tepi-tepi jalan, sepanjang jalan. Kita pergi supermarket, kita pergi kepada tempat membeli belah, banyaknya benda yang tak menyeronokkan kita. Kita bercampur di tengah masyarakat, pergi kenduri kendara, berapa banyak perbuatan haram dalam kenduri kendara. Kita pergi ke orang mati, ziarah orang mati, macam itu juga. Berapa banyak amalan-amalan yang tak betul yang dilakukan oleh keluarga si mati. Kita mari ke masjid, berapa banyak orang yang mengumpat, yang mencarut, yang memaki hamun dalam masjid. Kita pergi ke pasar, berapa banyak maksiat yang ada di pasar. Jadi bila berlakunya kerosakan akhlak macam itu, manakah yang lebih baik? Adakah kita nak campur ataupun kita nak mengasingkan diri? Di sini ulama-ulama memberikan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kita masuk campur di dalam masyarakat, menarik masyarakat ke arah yang lebih baik, menasihati masyarakat ke arah yang lebih baik, mencegah kemungkaran. Kita bercampur dengan mereka untuk mengelakkan mereka daripada berbuat maksiat. Itu adalah perkara yang lebih utama daripada berdiam diri. Dan inilah jumhur ulama berpendapat. Jumhur ulama berpendapat jika berlaku kerosakan akhlak, kerosakan moral dalam masyarakat, manusia yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, hendaklah pergi dan bercakap, bercampur, nasihat, tegur menegur dan pesan memesan kepada mereka supaya menghentikan perbuatan maksiat. Berdasarkan kepada firman Allah dalam suratul Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Diambil daripada awal, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam keadaan rugi, melainkan orang yang beriman dan beramal saleh, dan pesan memesan pada jalan yang benar, dan pesan memesan pada jalan kesabaran. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam bab itu, kita kena pergi bercakap, pergi menasihati. Apa jalan sekalipun kena masuk dalam mereka dan nasihat kepada mereka. Kena bercampur dengan mereka dan nasihat kepada mereka. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau setelah dinasihati, setelah ditunjuk ajar, setelah diberikan berbagai-bagai pendidikan, larangan, nasihat, teguran, tidak juga mau berubah, malah orang yang menasihat itu pula diancam, maka lebih baik berundur daripada memberikan nasihat. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ialah yang banyak dipegang oleh ahli-ahli tasawuf dan ahli-ahli sufi, jangan campur langsung dengan masyarakat. Duduk di rumah, duduk dengan anak isteri, pergi masjid, pergi balik masjid, sudah, tak usah campur. Kenduri jangan pergi, apa pun jangan pergi, supermarket jangan pergi, bercampur dengan masyarakat pun jangan, apa pun tidak, kamu buat hal kamu aja. Itu adalah pendapat yang ketiga yang dipegang oleh kebanyakan ahli-ahli sufi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini ada 3 pendapat apabila berlakunya maksiat yang banyak di dalam masyarakat. Pendapat yang paling kuat sekali ialah masuk, nasihat, tegur, cari jalan supaya mereka itu berhenti daripada melakukan maksiat. Dan itulah dipanggil sebagai jihad yang paling besar. Kalau sekadar tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan tidak mencegah, tuan-tuan tidak bercakap,
tuan-tuan tidak melarang, itu belum dikira sebagai mujahid yang besar. Sebab itu Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam satu kata-kata, kalau kamu nak mendapat pahala yang besar seperti mana pahala orang yang berjihad, maka memadailah kamu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Apa kata Siti Aisyah? Kalau kita nak dapat pahala macam orang-orang mujahid, macam orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, memadailah kamu menjauhi benda-benda dosa. Tuan-tuan, kita mungkin tidak akan jadi macam Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, di tubuh badan dia tidak ada ruang yang bersih daripada tetakan, melainkan semuanya bekas tetakan, bekas anak panah, bekas ditoreh dengan parang, ditetak dengan parang, ditetak dengan pedang. Seluruh badan Khalid ibn Walid. Tetapi Allah tidak izinkan dia mati dalam medan syahid. Dia mati di atas katil dalam rumah dia. Tetapi nak cerita seluruh badan dia sampai ke kakinya adalah bekas tetakan pedang. Berapa banyak pahala yang dapat kepada Khalid ibn Walid. Tuan-tuan takkan dapat macam itu. Rasa-rasa tak dapat lah kot. Nak berjihad dengan siapa? Jihad dengan 20 rakaat pun kalah. Asal 8 cabut, asal cabut 8. Baru nak berjihad dengan 20 pun kalah lah. Ustaz, Nabi tak pernah buat 20 Ustaz, Nabi buat 8. Iyalah, Nabi buat 8, balik dia sambung lagi. Nabi Muhammad pun kalau ikutkan tuan-tuan, bukan tiap-tiap malam sembahyang tarawih. Sebab dia takut umat dia menganggap sembahyang tarawih ni wajib. Sebab tu Nabi di hujung-hujung Ramadan Nabi sembahyang di rumah. Satu. Yang kedua, yang buat 20 ini Umar Al-Khattab. Kalaulah buat 20 ni salah, takkan Umar nak salah. Umar dengan kita mana alim?